Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat, yakni Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin dengan karangan Syekh Abdul Samad Al-Falingbani di rancangan Serambi Ilmu Online Masjid Wilayah Persekutuan. Kita berada pada juz 1 muka surat 129, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita meneruskan pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin. Fasal ketiga pada menyatakan kaifiat tayamum. Jadi ini adalah fasal ketiga pada menyatakan kaifiat tayamum. Jadi kata mu'alif, dan apabila lemah engkau daripada memakai air kerana ketiadaan air. Jadi lemah kerana ketiadaan air. Maksudnya tak dapat dia nak pakai air sebab tak ada air. Itu maksud dia lah, bahasa mudah dia. Kemudian daripada engkau tuntut akan dia atau kerana suatu yang menegahkan daripada sampai kepada air itu daripada binatang buas, atau ada orang yang hendak menahan akan dikau. Maksud dia apa? Ada air tapi tak boleh nak ambil air. Sebab apa? Ada yang menyegah. Ada musuh kat depan. Kalau kita pergi tu kita kena katuk. Contohnya pergi situ kena bunuh lah. Atau ada binatang buas. Ada telaga. Sekitar telaga tu ada harimau contohnya, ke lion ke singa ke tengah duduk lepak kat situ. Nak pergi tak berani lah. Tak berani tuan-tuan. Kau boleh siap-siap kena ngap sekarang. Kan? Kita bukan kalau dah kena ngap boleh ngap. Tak boleh. Ini masalah dia. Jadi dia kata, kalau ada binatang buas ke atau ada yang menegah ke, musuh ke for example. Lalu dia sebut di sini. Bahas atau ada orang yang hendak menahan akan dikau padahal menegahkan ia akan dikau daripada sampai kepada air. Atau air itu hadir tetapi engkau berkehendak kepadanya. Atau contoh dia bukan tak ada. Ada air. Tapi air itu cukup untuk minum lah. Iaitu berkehendak kerana dahagamu. Jadi kita perlu untuk hilangkan dahaga. Ada bawa air dalam mineral water 2 galon. Tapi ada 3 orang. Kalau kita pergi wuduk dengan air ni nak minum apa? Kan? Contoh dia. So kita tak guna tu. Tak gunalah air tu sebab nak minum. Jalan dekat tengah padang pasir. Jauh. Contohlah. Atau kerana dahaga taulanmu. Atau kita punya kawan dahaga. Atau ada air itu. Tetapi milik bagi orang yang lain. Padahal tiada menjual ia akan dia. Melainkan lebih daripada harga yang beradat pada waktu dan tempat itu. Ada bukan tak ada, tapi milik orang lain. Harga dia bagi punyalah mahal. Boleh beli bukan tak boleh. Dia letak lebih dari biasanya. Macam kisah zaman Rasul lah, iaitu telaga yang dikuasai oleh orang Yahudi. Dia tak nak jual. Kan? Dia tak nak bagi, semua orang nak minum. Kena bayar 1 dirham kat dia. Satu bucket 1 dirham. Tu. Maka lepas tu dibeli oleh sahabat. Dibeli 1 hari, 1 tidak. 1 hari, 1 tidak. Lebih kurang macam tu. Lepas tu para Rasul dipakat pada umat Islam ambil waktu sahabat tu sahaja. Iaitu waktu percuma. Nanti dia dibuat percuma. Ambil free. Sehari yang orang Yahudi nak jual, tak boleh jual. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak beli lah. Dia akan datang besok. Dia akan datang, takkan datang hari itu. Contoh dia. Akhirnya dijual habis dengan harga murah. Dan setelah itu dah tidak dikuasai oleh orang Yahudi tersebut. Diwakafkan untuk umat Islam.
Kesalahan dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini itu. Atau ada bagimu luka, atau ada bagimu penyakit yang engkau takut akan binasa dirimu, atau takut binasa sesuatu daripada anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahawa engkau nantikan hingga masuk waktu sembahyang fardu. Kemudian maka engkau menuju kepada debu yang suci, lagi tiada bercampur dengan suatu. Maka engkau palu atasnya dua tapak tanganmu. Maka engkau sapukan dengan keduanya akan segala mukamu sekali, serta niatkan olehmu ketika itu membuat perkara yang mengharuskan akan sembahyang fardu seperti engkau niatkan. Iaitu nawaitu tayammuma listibahatis salatil fardi. Jadi niat tayamum untuk mengharuskan listibahati. Nawaitu tayammuma listibahatis salatil fardi. Iaitu sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Tak. Betul dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu pada tempat tumbuh rambut sama ada jarang atau tebal. Jadi tak payahlah nak letak kat sini. Rambut tak tebal ke, tak apa ke, jarang ke, tak payah. Tapi hendaklah bersungguh-sungguh engkau merata debu itu kepada segala mukamu itu, dan memadalah pada meratakan itu sekira-kira ghalibuz zan kita akan ratanya. Jadi ratakan secara ghalibuz zan, secara kesangkaan kita yang kuat, dugaan kuat kita dah sampai lah semua. Itu. Cukup rambut tak payah. Okey. Kemudian maka tanggalkan cincinmu. Lalu tanggal cincinmu, jika ada pada tanganmu, maka palu olehmu akan palu yang kedua. Palu tu macam ni lah. Pap. Pap kali kedua. Lalu ke atas debu serta engkau jarangkan segala anak jarimu itu, dan sapu olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu. Itu. Dia hadirin wal hadirat abidakumullah. Dan kaifiat menyapu kedua tanganmu itu, bahawa engkau temukan belakang segala jarimu dan yang kanan itu dengan perut segala jarimu yang kiri itu, sekiranya tiada melampaui segala hujung anak jarimu itu daripada salah satu daripada dua pihak akan lintang telunjuk yang kiri. Kemudian maka engkau lakukan tanganmu yang kiri pada sekira-kira letaknya tadi ke atas belakang lenganmu yang kanan hingga sampai kepada sikumu. Kemudian maka engkau balutkan akan perut tapak tanganmu yang kiri itu di atas perut lenganmu yang kanan, padahal engkau lakukan akan dia daripada penggelanganmu, dan engkau lakukan perut ibu tanganmu yang kiri atas belakang ibu jari tanganmu maka yang kanan. Kemudian maka engkau perbuat pada menyapu tanganmu yang kiri itu seperti yang demikian itu. Kemudian maka engkau sapu dua tapak tanganmu dan selang-selang olehmu akan antara segala jarimu itu. Jadi itu cara untuk tayamum. Dan adalah maksud dengan kafiat ini supaya ia menghasilkan akan meratakan menyapu kedua tangan hingga dua siku dengan satu palu jua. Maka jika tiada rata dengan demikian itu, maka ratakan olehmu dengan dua kali palu hingga rata menyapu kedua tanganmu. Tapi tak di tempat yang sama. Sampai betul-betul rata. Dan hendaklah engkau sembahyang dengan satu tayamum itu akan satu fardu jua. Jadi satu tayamum hanya dengan satu fardu jua. Dan barang yang engkau kehendak daripada beberapa sembahyang sunat. Tapi kalau nak sembahyang sunat boleh banyak. 2, 3, 4. Sembahyang sunat sahaja. Kalau fardu tak boleh. Maka jika engkau kehendak akan sembahyang fardu yang lain, maka engkau mulai pula tayamum yang lain. Kalau nak buat fardu yang lain, mula tayamum yang lain. Ini hadirin wal hadirat azakumullah. Dan kaifiat tayamum pada hadas yang besar itu
seperti kaifiat tayamum pada hadas yang kecil itu juga. Jadi kaifiat tayamum pada hadas yang besar itu seperti kaifiat tayamum pada hadas yang kecil itu juga. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan yang membatalkan akan tayamum itu 3 perkara. Ingat, yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Pertama, sekalian yang membatalkan akan air sembahyang yang telah terdahulu itu. Jadi semua yang membatalkan air sembahyang yang telah lalu itu yang membatalkan tayamum. Iaitu apa? Jadi kentut misalnya. Itu membatalkan tayamum lah juga. Kan? Sentuh lelaki perempuan yang bukan mahram. Misalnya. Kedua, melihat akan air yang suci menyucikan pada yang lain daripada ketika sembahyang. Jadi yang kedua iaitu melihat akan air yang suci menyucikan pada yang lain daripada ketika sembahyang. Maksud dia tayamum sekali jumpa air. Dia jumpa air. Iaitu contoh dia. Okey. Yang ketiga, murtad wal iyadzubillah. Moga Allah menjauhkan kita dan selamatkan kita daripada perbuatan murtad. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita dah selesai perbahasan tayamum. Sekarang kita adalah iaitu masuk kepada bahagian yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Bahagian yang ketiga iaitu bersuci daripada yang mencemarkan akan badan. Jadi ini adalah bersuci dari perkara-perkara yang mencemarkan badan. Apa-apa yang mencemarkan badan. Ini kita. Adapun bahagian yang ketiga daripada taharah itu, maka iaitu taharah an fadalatil badan. Iaitu taharah yakni bersuci daripada yang mencemarkan akan badan jika suci sekalipun, dan bersuci daripada suatu juzuk badan yang membawa aib akan badan. Itu. Okay. Dan di dalam bahagian ini ada 2 fasal. Jadi nak bahas bahagian yang ketiga ini, dia ada 2 fasal. Fasal pertama pada menyatakan menyucikan jasad daripada segala cemar-cemar. Pertama adalah menyucikan jasad daripada segala cemar-cemar. Fasal kedua pada menyatakan menghilangkan akan juzuk yang memberi aib bagi badan. Iaitu menghilangkan ada juzuk yang memberi aib bagi badan. Okay. Fasal pertama pada menyatakan menyucikan jasad daripada segala cemar-cemar. Jadi di pasal ni adalah menyatakan menyucikan jasad daripada segala cemar-cemar. Dan segala yang cemar-cemar itu ialah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. 8 tempat. Jadi segala yang cemar itu adalah dah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Pertama, cemar-cemar yang berhimpun daripada rambut kepala, iaitu sunat menyucikan rambut kepala itu daripada daki yang di kepala dengan membasuhnya dengan sesuatu yang menghilangkan akan daki itu seperti sabun ashnan. Jadi zaman Syekh Abdul Samad Al-Albani atau ulama dahulu, dia ada sabun nama dia ashnan. Jenis sabun, jenis sejenis alat untuk menghilangkan bau. Zaman sekarang ni dah macam-macam lah. Itu inti dia. Atau barang yang sebagainya, apa sahaja yang bolehlah menghilangkan tadi. Dan sunat menyucikan rambut kepala itu daripada kutu dengan bersisir. Jadi kutu tu penyakit kepala ni sampai sekarang ada lagi. Hidup lagi kutu ni. Dekat rambut ni. Kata kalau lelaki senang lah, boleh botak. Botak selesai lah. Tak ada dah. Tapi kalau perempuan susah lah. Kan? Itu. Dengan bersisir dan dengan dibubuh minyak, dan adalah Rasulullah SAW meminyak pada rambutnya dan menyisir akan rambutnya berselang-selang hari. Jadi Rasul sendiri jaga rambut tu biar tak busuk, biar tak umut. Tak, kita kena bersih. Orang sufi ni bukan nak pakai yang busuk, yang bukan macam tu. Tak jaga, tak mandi, bukan. Sufi mandi, bersih. Tapi tak adalah nak membazir duit, nak beli baju mahal-mahal lah contoh dia. Tapi itu sufi betul lah.
Kita ni bukan sufi betul kan? Ni. Kita baru nak berusaha menjadi seorang sufi. Itu. Dengan harapan satu saat kita boleh mencapai derajat tersebut. Derajat yang mulia tersebut. Okey. Kedua, cemar-cemar yang berhimpun pada telinga. Apa kekotoran yang ada pada telinga? Ini kita kena bersihkan. Iaitu sunat menyucikan akan lipatan telinga daripada dakinya. Ni daki-daki ni yang bersihkan. Bersihkan. Okey. Akan lipatan telinga daripada dakinya. Dan suatu yang cemar-cemar di dalam lubung telinga. Dalam lubang telinga. Dalam lubang telinga. Tengok dalam lubang ni. Bersihkan habis. Bersihkan habis dalam lubang telinga. Ketiga, sunat menyucikan sesuatu yang berhimpun di dalam hidung seperti hingus dan dakinya yang berhimpun daripada hingus itu dengan dimasukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkan akan dia. Jadi bersihkan itu dalam hidung dan dikeluarkan akan dia. Keempat, sunat menyucikan daki yang berhimpun di dalam mulut dan di atas gigi dan yang diselang-selang gigi dengan berkumur-kumur dan diselat-selati akan gigi dengan bersugi seperti yang telah lalu bicaranya itu. Jangan lupa bersihkan gigi tu. Sebab tu zaman dulu pakai siwak, selalu tu bersihkan ujung-ujung. Jadi jangan nanti Islam ni kita sufi ni kita dah tak payah gosok gigi lah. Tak payah gosok gigi. Tak payah pergi dentist, tak payah ni. Kita pakai sugi je. Boleh bukan tak boleh. Bagus. Kalau betul-betul benda tu boleh selesaikan lah sama sekarang ni. Kalau dengan nak bersihkan terpaksa gosok gigi lah. Sekali. Bersugi. Tu nak solat, gosok gigi. Kalau dah ada plak, bahasa Melayu dia karang gigi lah kot. Kan? Kalau dah ada karang gigi, pergi dentist. 6 bulan sekali pergi dentist bersihkan. Ni kena pergi untuk bersihkan kotoran-kotoran di gigi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kelima, sunat menyucikan janggut daripada yang cemar-cemar dan daripada kotor dengan dibasuh dan akan dia dan disisir dan dengan dibubuh minyak. Janggut juga bersihkan cemar-cemar tersebut. Disisir, sikat. Dan adalah Rasulullah SAW pada suatu masa menyisir janggutnya di dalam sehari 2 kali. Bagi Rasulullah SAW ni sisir janggut ni sehari 2 kali, tuan-tuan. Ni sehari 2 kali. Keenam, sunat menyucikan daki yang cemar-cemar yang ada pada lipatan-lipatan di belakang segala anak jari tangan. Kerana yang demikian itu disuruh akan dia oleh Rasulullah SAW. Bersih anak jari ni. Kuku-kuku ni. Kan? Kena bersihkan semua. Ketujuh, sunat menyucikan daki yang cemar-cemar di kepala. Segala jari, tangan dan daki yang di bawah kuku. Itu tadi kuku. Lalu, ke-8, sunat menyucikan segala daki yang berhimpun pada segala badan dengan digosok dengan sabun atau asnan. Seperti mandi, sabun lah. Dengan shampoo semua sekali. Dan harus menyucikan daki badan itu dengan masuk ke dalam hammam dengan syaratnya. Iaitu, jadi maksud dia apa? Dia nak bahas tentang, ialah kalau dengan nak hilangkan daki-daki kat badan ni. Jadi, kalau kita tengok sejarah ulama' dulu, zaman dulu ni bukannya ada semua orang ada bilik air kat dalam rumah. Zaman dulu ni diorang negara sejuk. Kan? Diorang ada tandas ni nak buang air besar je. Air kecil dengan air besar. Buang air kecil, buang air besar. Tapi mandi dia memang tak mandi kat rumah. Kalau orang Morocco sampai hari ni lah tak mandi kat rumah. 4 hari sekali ke 3 hari sekali. Dia mau pergilah ke hammam. Ayalah 6 dirham ke, contohnya 6 dirham Morocco misalnya dia. 7 dirham ke, masuk ke situ dengan air panasnya itu. Air panas, buka pilih panas, campur sejuk. Air sejuk, air panas. Lepas tu dia orang pun mandi lah. Mandi tu, gosok.
Dia ada kain tu. Gosok begini. Kalau susah, dia pakat. Kita pakat dengan Arab pakat dengan kita. Saya gosok dia belakang dia. Dia gosok belakang saya. Macam tu lah. Lebih kurang. Ini hammam kita panggil. Dia masuk dengan hammam untuk bersihkan daki-daki semua. Jadi dia mandi 4 hari sekali baru mandi. Habis daki tu semua dibersihkan. Semua dihilangkan. Betul-betul segar lah. Air panas lagi. Bukan air panas tu. Air panas hammam. Campur dengan sejuk lah. Tapi nak masuk hammam tu dengan syaratnya sebab apa? So, campur. Bukan campur lagi perempuan. Pisah lah. Perempuan ada hammam khusus. Lelaki ada hammam dia sendiri. Tempat lelaki apa? Tapi ada syarat-syarat dia. Pertama, dia kena tidak boleh campur lah lelaki perempuan. Yang kedua, dia kena ada adab. Adab dalam dia macam mana? Macam mana adab? Lepas tu, jaga aurat. Jadi, tak bolehlah buka aurat. Perempuan pun sama lah. Jagalah aurat dia dekat dalam. Itu hammam. Dan perkara ini sampai sekarang ada kalau kat Morocco lah. Masih di mana-mana yang namanya hammam masih wujud dan orang tetap masih menggunakan hammam. Jangan tak mandi kat rumah. Mandi kat hammam. Pasal kedua. Pada menyatakan menghilangkan akan juzuk yang memberi aib bagi badan. Jadi dia nak menyatakan menghilangkan juzuk bahagian yang aib bagi badan. Iaitu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. 8 perkara. Jadi 8 perkara. Pertama, rambut kepala. Dan tiada mengapa mencukur rambut kepala itu bagi seorang yang tiada berkehendak menyucikan akan kepalanya. Dan tiada mengapa meninggalkan akan dia bagi seorang yang berkehendak menyisir akan dia dan membubuh minyak akan dia. Dan tiada sunat mencukur itu melainkan pada 3 perkara, iaitu pada haji dan umrah dan pada kanak-kanak yang baharu diperanakkan pada hari yang ke-7 atau lainnya, dan makruh mencukur setengah rambut dan meninggalkan setengahnya. Jadi dia nak kabur lah kan. Perkara yang aib ni kat rambut ni, kita kena cukur potong rambut bagi seorang yang tiada berkehendak menyucikan akan kepalanya dan tiada mengapa meninggalkan akan dia bagi seorang yang berkehendak menyisir. Jadi ada orang nak simpan rambut, ada orang nak botak, tak ada masalah. Itu pilihan. Macam saya ni dah susah lah. Kalau rambut panjang ni tambah banyak gugur. Nak bersihkan lagi. Lalu apa macam-macam. Malas. Botak je senang. Kita dah tua ni, tak adalah nak melaram-melaram ni dah. Ni botak senang. Saya tu takut kopiah dah tak muat. Tu je lah. Tu gurau dia. Jadi kalau yang nak simpan rambut tak apa, kena sisir rambut lah. Dan letak minyak kat rambut tersebut. Dan tiada sunat bercukur itu melainkan pada 3 perkara, iaitu pada haji dan umrah. Jadi sunat cukur tu bila? Pertama iaitu ketika haji dan umrah. Ini memang sunat untuk kita botak. Kalau boleh botak habis. Kita buat tu supaya apa? Supaya dia boleh jadi nur, cahaya. Kan? Dia wal hadir hafizahullah. Iaitu dan pada kanak-kanak yang baru diperanakkan. Ada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, baru dilahirkan pada hari yang ke-7 atau lainnya. Iaitu hari ke-7 atau lainnya. Ini kita kena apa? Pada hari yang ke-7 atau lainnya. Ini kita dinamakan apa? Halqu. Atau dipanggil cukur jambuil lah. Cukur jambuil. Kan? Akikah sekali. Contoh dia. Lepas cukur jambul tu, timbang rambut. Rambut tu ditimbang. Timbang rambut. Belikan emas, sedekah. Macam tu cara dia. Botakkanlah. Ada ustaz, kenapa cukur jambul sikit je? Tak boleh. Ini qazak. Nanti kita bahas. Sekejap lagi. Dia sebut. Kita jawablah bukan macam tu. Memanglah nak potong semua. Kita naklah yang potong tu ada ulama, ada imam masjid kita, ada tok guru kita,
ada uncle kita, ada orang-orang yang kita hormati, bersama-sama. Itu kan. Itu maksud dia. Cukur jambul. So kita cukur, bagi kabir lah, bagi kabir, cukur semua rambut ni kan. Cukur, kumpul kat plastik ke, kain ke, lepas tu timbang. Timbang, habis tu timbang, baru kita beli emas, kita sedekahkannya. Atau dengan jumlah tersebut, kimah tersebut, kita sedekahkannya. Itu. Dan makruh mencukur setengah rambut dan meninggalkan setengahnya. Ini nama dia qaza. Hukumnya bukan haram. Tapi Rasulullah SAW kata, Naha Rasulullah SAW anil qaza'i. Bagi dia SAW melarang untuk qaza, iaitu cukur separuh, tinggalkan separuh. Hukum dia makruh. Tak adalah kita nak kata haram, walaupun hadis itu kata nahyun ataupun naha. Naha tu maksud mencegah. Tapi dia ifadah kepada makruh. Maksud qaza ni apa? Mencukur setengah, meninggalkan setengah. Mungkin zaman dulu tu macam ni lah. Botak, lepas tu dia ada jambui ni, macam tu kan. Kalau kat Indonesia dipanggil gogon. Saya tak tahu bahasa Melayu dia. Tapi atau pang ke, tu dia tinggal tengah macam tu. Atau dia buat macam ni, atau separuh je. Separuh ada rambut, separuh tak ada rambut. Fashion dah sekarang. Tu pelik-pelik. Hukum dia makruh tu, nama dia qaza tu makruh. Kalau tasyabuh bil fusaq, itu bab lain. Itu boleh jadi haram dan pembahasannya tempat lain lah, insya-Allah. Kedua, misai. Misai ni kena jaga kan. Misai, ni kena jaga. Maka sunat mengandam misai dan membaikkan janggut dengan diratakan dengan gunting, potong. Dan kata setengah ulama makruh mencukur janggut. Setengah ulama dia kata janggut ni mencukur, botak janggut ni makruh. Ulama mazhab Syafi'i makruh sahaja. Kalau ulama mazhab lain haram cukur janggut, cukur itu haram. Dan tiada mengapa memanjangkan dua hujung misai seperti yang diperbuatkan atau diperbuat akan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Macam itulah lebih kurang. Panjangkan misai. Okey. Ketiga, rambut ketiak atau bulu ketiak lah maksud dia. Maka sunat mencabut bulu ketiak pada tiap-tiap 40 hari sekali. 40 hari sekali cabut. Dan memadalah mencukur akan dia jika ia tiada beradat mencabut akan dia, kerana mencabut itu terkadang menyakiti dan akan dia kerana yang dimaksudkan ialah menyucikannya, dan yang demikian itu memada ia dengan bercukur atau dengan kapur. Kalau tak letak kapur atau zaman sekarang deodorant. Ni deodorant. Letak tu hilangkan bau lah maksud dia. Bau ketiak tu. Dan seyogianya jangan ditakhirkan daripada 40 hari. Kalau boleh jangan tunggu 40 hari sekali. Dah lebih sangat dah. Awal-awal sikit tu maksud dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keempat, bulu ari-ari. Maka sunat menghilangkan akan dia dengan dicukur atau dengan kapur. Dan seyogianya jangan ditakhirkan daripada 40 hari. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kelima, kuku. Kuku. Kelima adalah kuku. Kuku, dan sunat mengerat kuku itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, falam azfaraka salam lah. Qallim asfaraka, ya betul. Qallim asfaraka fa inna syaitana yaq'udu ala ma tala minha. Hadis riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Jami' dia. Dan dihukumi dhaif oleh Al-Iraqi. Artinya, hai Abu Hurairah, kerat olehmu akan kukumu, maka kerana syaitan itu duduk di atas yang panjang daripadanya. Duduk atas yang panjang daripadanya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin,
walau kana tahta az-zufri wasakhun fala yamna'u dhalika sihhatal wudu'i li'annahu la yamna'u wusul al-ma'i wa li'annahu yutasahalu fihi lil hajati. Artinya, dan jikalau ada di bawah kuku itu cemar-cemar daripada daki, maka iaitu tiada mencegahkan yang demikian akan sah air sembahyang, kerana bahawa yang demikian itu tiada menegahkan akan sampai air kepadanya, kerana yang demikian itu dimudahkan di dalamnya oleh syarak kerana hajat. Kerana adalah Nabi SAW menyuruh mengerat akan kuku dan menegur ia akan barang yang melihat ia akan cemar-cemar yang di bawah kuku orang Arab Badawi, padahal tiada menyuruh ia akan mengulang akan sembahyang mereka itu. Okey. Lalu disebut lagi, dan kaifiat mengerat kuku tangan itu bahawa hendaklah mulai dengan telunjuknya yang kanan, cara dia, telunjuk yang kanan, kemudian maka jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking tangan kanan, kemudian tangan kanan, kemudian maka kelingking kiri, kemudian maka jari manis, kemudian jari tengah, kemudian jari telunjuk yang kiri, kemudian baru maka ibu tangan yang kiri, kemudian maka disudahinya dengan ibu tangannya yang kanan. Jadi dia sini. Itu sunat dia. Ni orang sufi ni dijaga sampai bab tu, tuan-tuan. Kena jaga. Adapun kaifiat mengerat kuku kaki itu, maka iaitu dimulai daripada kelingking kiri yang kanan, kelingking kaki yang kanan, ada kelingking kaki, disudahi dengan kelingking kaki yang kiri dengan tertib. Jadi dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, macam tu. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan kaifiat mengerat kuku tangan dan kaki itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keenam, yang keenam perlu diambil cakna, iaitu apa? Iaitu pusat. Maka iaitu seyogyanya dikerat akan dia kemudian daripada diperanakkan. Jadi bila lahir-lahir kena potong cepat-cepat. Itu maksud dia. Kerat dulu. Awal-awal. Ini maksud dia. Lepas tu ketujuh, khitanul walad. Maka seyogyanya sebaiknya bahawa ditakhirkan khitan itu daripada hari yang ketujuh daripada diperanakkan hingga tanggal gigi kanak-kanak itu kerana menyalahi orang Yahudi. Jadi maksud dia apa? Diakhirkan, jangan terlalu awal. Pada hari yang ketujuh daripada diperanakkan hingga tanggal gigi. Kalau boleh hingga diakhirkan sampai tanggal gigi kanak-kanak. Itu maksud dia. Kalau darjah 2 tu okey dah. Satu darjah 2 tu dah boleh lah. Dah boleh sunat dah, insya-Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fahuwa ahabbu ilayya wa ab'adu anil khatar. Iaitu mentakhirkan khitan itu hingga tanggal gigi kanak-kanak itu terlebih kasih kepadaku dan terlebih jauh daripada bahaya. Dan sabda Nabi SAW, al-khitanu sunnatun lirrijali wa makramatun lin-nisa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, walaupun hadis dhaif menurut penilaian Al-Iraqi, iaitu khitam itu sunat bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Jadi khitan itu adalah sunat bagi laki-laki dan sebuah kemuliaan bagi perempuan. Dan hukum khitan itu wajib atas orang yang akil baligh. Jadi hukum khitan ini wajib atas orang akil baligh. Sama ada laki-laki atau perempuan pada mazhab imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu disebut di sini ke-8 janggut. Kata Imam An-Nakhai radhiyallahu anhu, Imam Nakhai, salah seorang salafus salih. Ajibtu li rajulin aqilin tawilil lihyati kaifa la ya'khudhu min lihyatihi fayaj'aluha baina lahyataini fa inna tawassuta fi kulli syai'in hasanun. Artinya, hairan aku bagi seorang laki-laki yang berakal, yang panjang jaggutnya,
betapa tiada mengambil ia daripada janggutnya itu, maka menjadikan ia akan dia antara dua dagunya, maka kerananya pertengahan di dalam tiap-tiap satu itu terlebih baik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi insya-Allah kita dah sampai ke puncaknya. Pada minggu hadapan insya-Allah kita akan sambung membahas tentang makruh di dalam janggut itu 9 perkara. Jadi ini panjang sikit. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.